Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey guys, hari ni kita ada SUV daripada Hyundai dan SUV ni memang dah lama dilancarkan di Malaysia. Hyundai Creta. Creta merupakan satu perkataan yang derivatif daripada perkataan kreatif. Dan Creta juga kita boleh relate dengan satu tempat yang sangat cantik dekat Greece Island. Dah menjadi lumrah kepada kumpulan Hyundai Kia untuk menamakan model-model terbaru mereka mengikut tempat yang menarik di seluruh dunia. Dan untuk pengetahuan anda, Hyundai Creta ini sebenarnya bukan model baru tiba-tiba muncul. Dia sebenarnya muncul pada generasi pertama pada tahun 2014 lagi untuk pasaran BRICS. Brazil, Russia, India, China dan juga Southeast Asia. Untuk pasaran Eropah, Hyundai sebenarnya memasarkan Hyundai Kona. Tapi kita beruntung sebab kita dapat kedua-dua model. Kita dapat Creta dan juga kita dapat Hyundai Kona. Dari segi saiz, Hyundai Creta merupakan crossover B segment dengan panjang 4315mm serta lebar 1790mm. Sebelum kami meneruskan bual bicara kami berkenaan dengan Hyundai Creta ini, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe, butang share di YouTube, di channel Facebook, TikTok, Instagram dan juga Netflix Mekanika Malaysia. Parametric jewel design iaitu rekaan yang digunakan oleh Hyundai Creta bagi bahagian depan ini. Dan rekaan ini digabungkan dengan konsep yang baru iaitu Hidden LED DRL. 1, 2, 3 ini adalah DRL tersembunyi. Kalau kita matikan lampu ini sebenarnya anda takkan perasan. Ini adalah sebenarnya lampu. Kalau kita tengok daripada jauh, kita nampak dia sebenarnya seperti grill depan kereta ini. Manakala lampu utama pula diposisikan di bahagian bawah. Secara keseluruhan, rekaan depan Hyundai Creta ini mengambil inspirasi daripada Hyundai Palisade yang lebih mahal dan lebih besar dan lebih mewah. Untuk bahagian belakang, Hyundai Creta mengetengahkan idea lampu yang baru. Dia panggil LED boomerang design. Macam boomerang jugalah. And then, kalau kita buka luggage bahagian belakang, kita dapat lebih kurang 418 liter ruang kargo. Agak besar untuk sebuah kereta SUV B segment. Dan untuk di bahagian tepi, anda akan nampak sedikit pelik dengan rekaan ini sebab C pillarnya diwarnakan dengan warna perak, manakala A pillar pula diletakkan dengan warna hitam. Ya, apa yang cuba diketengahkan oleh Hyundai menerusi rekaan luar sebegini adalah modern sport design. Ya, rekaan sebegini nampak lebih meniru rekaan untuk Hyundai Elantra iaitu sensor sportiness. Untuk bahagian dalaman, Hyundai Creta mendapat seat fabric serta dashboard dengan rekaan yang lebih tradisional iaitu T-shape waterfall design. Tapi di bahagian depan saya anda mendapat paparan skrin 10 inci meter digital serta skrin 8 inci untuk multimedia yang boleh disambungkan dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto tanpa wire. Untuk di bahagian bawah ini anda mendapat electronic parking brake serta ciri auto hold. Dan yang paling istimewa ada dapat 4 mod pemanduan sama ada normal, eco, sport ataupun smart. Dan disebabkan Hyundai Creta ini adalah sebuah crossover dengan ketinggian sekitar 190mm untuk ground clearance dia mendapat 3 mod pemanduan untuk jalan off-road. Anda boleh mendapat mod snow, mod mud ataupun sand. Kalau anda ke pantai, anda boleh hidupkan mod ni dan boleh masuk ke kawasan berpasir tanpa masalah. Power. Untuk bahagian belakang, saya sangat suka dengan bahagian belakang dia sebab lantai dia rata. Jadi kaki kita dapat ruang kaki yang lebih besar. Dekat bahagian belakang anda dapat 2 corong aircon, 1 power USB dan 1 perehat tangan yang boleh digunakan untuk meletakkan minuman. Dan seat belakang ini boleh dilipat dengan kadar 60-40 untuk anda letakkan barang yang lebih besar.
Dari segi safety pula, Hyundai Creta ini datang dengan full package safety iaitu Hyundai Smart Sense. Dia ada forward collision warning and braking, blind spot warning and avoidance with braking, rear cross traffic alert with avoidance and braking, lane departure warning, lane departure control, auto high beam serta driver attention alert. Cuma sayangnya dia tak ada adaptive cruise control, menjadikan kereta ini tidak dapat dikategorikan sebagai level 2 self-drive car. Sayangnya lah. Dan dia hanya ditawarkan dengan passive cruise control sahaja. Dan paling menarik berkenaan dengan safety ini ialah, sebagai contoh, kalau saya tengah reverse kereta, tiba-tiba saya tak perasan ada kereta lain dekat belakang, kereta ini akan brake sendiri. Ya, ciri itu sebenarnya sangat menarik dan sangat bermanfaat kalau kita selalu bawa dekat bandar. Dan bagaimana pula dengan kuasa yang dihasilkan oleh enjin ni? Enjin yang digunakan untuk kereta ini ialah enjin Smart Stream 1.5 4 silinder yang menjana sekitar 113 horsepower dengan 144 Nm torque. Enjin ini sebenarnya bukan direka untuk high performance, tapi Hyundai mengatakan enjin ini direka lebih kepada efisiensi. Ini menyebabkan Hyundai memberi fokus kepada penggunaan EGR yang tinggi serta menggunakan komponen-komponen yang lebih baik dan kurang menghasilkan friction semasa enjin ini sedang beroperasi. Walaupun enjin ini hanya menghasilkan sekitar 113 horsepower, tapi kelemahan ataupun kekurangan kuasa enjin tadi ditutup dengan penggunaan transmisi IVT. Ya, ia masih merupakan CVT, tapi ia merupakan CVT yang dihasilkan sendiri oleh Hyundai ataupun melalui anak syarikat dia iaitu Hyundai Power Transmission. Berbeza dengan CVT biasa, IVT menggunakan timing chain ataupun chain bagi menggantikan CVT belt yang biasa digunakan oleh CVT yang normal. Jadi, yang menariknya, anda takkan rasa rubber band effect pada kereta ni. Contohnya, kalau saya nak tekan, saya tekan dan kereta ini terus pergi. Tapi sebab ada lori kat depan, saya break balik lah. Ini bercakap berkenaan dengan brake, kereta ini memang menggunakan brake yang sangat mencengkam. Ya, bagi sebuah crossover yang boleh dikatakan untuk kegunaan keluarga, kuasa brake yang dihasilkan itu memang sangat baguslah. Dari segi suspension ataupun proses menyerak hentak kereta ini, saya rasa dia lebih kepada solid serta lebih kepada firm. Ya, kereta ini kalau kita tengok dari segi luar, kita akan rasa bahawa kereta ini menggunakan suspensi yang agak lembut. Tapi tidak sebenarnya. Dengan tetapan McPherson di bahagian depan serta couple torsion beam di bahagian belakang, suspensi ataupun penyerap hentak kereta ini direka dengan sedikit keras. Tapi kalau kita lalu jalan yang tidak rata, kita akan rasa keras. Kalau kita lalu bump macam ni, dia lembut saja. Ini rasanya memberi idea kepada saya, mungkin spring kereta ini dihasilkan ataupun menggunakan progressive spring rate. Sebagai contoh, kalau kita nak masuk selekor, kita tak akan rasa kita punya body roll tiba-tiba masuk. Dia akan masuk secara perlahan-lahan, secara progressive build up, menjadikan kita tak adalah rasa terkejut kalau body roll tu ada. Dan pada masa sama, kalau kita lalu bump macam ni, kita still rasa selesa. Dalam penggunaan bahan api pula, Hyundai Creta ni menghasilkan lebih kurang 14.8 km per liter. Sebab kereta ni masih baru lagi, kurang lagi 3,000 km. Jadi kalau melebihi 10,000 km tu, kita boleh expect penggunaan bahan api akan lebih baik. Untuk IVT pula, dia ditawarkan dengan 8 kelajuan ratio maya. 8 kelajuan? Ya, 8 kelajuan. Dan yang bagusnya dengan IVT ni, dia turut ditawarkan dengan pedal shift yang berada di belakang steering ini. Kalau anda turunkan gear macam ni, dan dia akan menghasilkan engine braking dengan serta-merta. Dia tak ada delay langsung. Itu yang bagusnya pasal IVT ni. Dia lebih responsif berbanding dengan CVT biasa. Bercakap pula berkenaan dengan mod pemanduan. Kepada kebanyakan masa saya menggunakan mod pemanduan smart.
Smart ni akan memilih sama ada eco, normal ataupun sport bergantung kepada cara dan gaya pemanduan kita sendiri. Dan specialnya berkenaan dengan Hyundai Creta ini disebabkan ia sebuah crossover, maka ground clearance dia daripada permukaan tanah dengan juga chassis adalah sekitar 190 mm. Ini membolehkan Hyundai memasang satu lagi teknologi baru pada Hyundai Creta, iaitu traction control. Anda boleh memilih 3 mode traction, sama ada snow, mode ataupun sand. Sebagai contoh, kita nak bawa kereta ni nak pergi ke pantai, tapi kita takut kereta kita nanti sangkut dalam pasir kan? Tak ada masalah, kita boleh masuk dan kita on saja sand mode. So, apa yang Hyundai buat ialah dia menggunakan teknologi brake ataupun ESC ataupun ESP bagi menghasilkan cengkaman sekiranya tayar ini hilang cengkaman, dan enjin ini akan menghasilkan cengkaman dengan menggunakan sistem brake secara elektronik. Ia merupakan teknologi yang sama digunakan oleh kebanyakan pengeluar lain yang berada di Eropah. Okey, untuk penutup, kereta ini sebenarnya dihasilkan dengan menggunakan rekaan yang agak berani, serta dia perlu bersaing dengan pesaing-pesaingnya yang lebih hebat seperti Proton X50, Peugeot 2008, Mazda CX-3, Mazda CX-30, Honda HR-V dan juga Toyota Corolla Cross. Cuma untuk memiliki atau memilih kereta ini, anda perlu berani, anda perlu confident, kerana harga yang ditawarkannya agak tinggi berbanding dengan pengeluar yang lain. Tapi sekiranya anda memilih kereta ini, memang anda akan menjadi pemilik kereta yang agak rare yang berada di atas jalan. Untuk jaminan pengeluar, kereta ini ditawarkan dengan jaminan sekitar 300,000 km. Dan bagi 150 pembeli yang pertama, anda akan ditawarkan dengan servis percuma sehingga 50,000 km. Sekian saja review kami berkenaan dengan Hyundai Creta. Seperti biasa, kami memohon pada anda untuk menyokong usaha kami untuk mereviewkan kereta-kereta lain dengan menekan butang like, butang subscribe, butang share dekat YouTube kami, dekat Facebook kami, TikTok, Instagram dan juga Netflix. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.